أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم حببنا عندك وعند الناس. اللهم لين قلب الناس علي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah, haji, hajjah, datuk datin yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diizinkan sekali lagi untuk bertemu, bertaaruf di masjid, antara masjid di Kota Baru yang cantik, yang comel, antara terawal lah comel selepas di upgrade. Lepas tu baru pakat diikut masjid-masjid lain. Jadi alhamdulillah, sebelum Covid 2020 dulu dah lah mari dua kali. Ni kali ketiga kalau tak silap. Ni kali ketiga kalau tak silapnya. Alhamdulillah, Allah Taala beri panjang umur, murah rezeki. Siapa lagi ke masjid ni dijemput sekali lagi. Kalau dulu diatur, diminta menggantikan PU Ramadan kalau tak silap. Tapi malam ni kejut baru tahu ni. Jadi saat ni rasa semangat. Bila kejut tengok tu, rupa-rupanya ganti Tok Guru sendiri. Tak tahu lagu. Mari sini pun terfikir saat ni, sebab telefon kepada anak anda Tok Guru, kawan ngaji sekali, Ustaz Adnan, telefon tak dapat jawab apa lagi, sama ada rumah dah ke ada lagi. Ada rumah dah ke? Ada dah. Masya-Allah. Terfikir dah rasa lepas pada kuliah nak pergi jumpa dia. Rupanya ganti tempat dia pada malam ni. Masya-Allah. Syekh Wazir adalah salah seorang guru hamba di Pondok Moden dulu dan menjadi guru sampai ke hari ini, bukan kata dulu je. Alhamdulillah. Dan beliau pun adalah bukan orang lain, ada juga salah silah anak murid kepada tok saudara hamba. Anak murid kepada dia, sempat belajar dengan tok saudara hamba di Makkahul Mukarramah di usia masih muda lagi, umur belah-belah lagi. Umur 2-13 tahun sampailah dekat 20 tahun, tak silap 7-18 baru pergi kepada Pakistan. Tu Syekh Wazir, orang panggil Al-Bagistani, Al-Makki Al-Bagistani. Jadi beliau anak murid kepada Tok Ayaleh, anak kedua Tok Kenali, dan ada juga beberapa amalan yang diijazahkan kepada beliau melalui Tok Saudara, iaitu ayah arwah Tok Ayaleh, melalui Toknya hamba iaitu Tok Kenali, Bui, siapa kan hamba, melalui Tok Guru, melalui Syekh Wazir sani. Alhamdulillah. Jadi kita amat rasa bersedih lah di atas ujian, kita kata ujian untuk dia. Kita pun terasa, kita harap, kita doa moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau, seorang ulama yang disegani di Kelantan ni sebenarnya. Di pondok-pondok menjadi tempat rujuk.
Tapi alhamdulillah, walau bagaimanapun bila dijemput kita teruskan kuliah pada malam ini menggantikan tuan guru Syekh Wazir ataupun Ustaz Wazir orang panggil. Hamba panggil Syekh lah sebab ketika belajar dulu semua pakat panggil Syekh. Jadi lekat sampai hari ni. Tapi orang Arab umur 40 ke atas memang panggil Syekh dah. Jadi sini semua pakat Syekh belaka dah ni. Semua Syekh belaka dah ni. Lagu nampak rambut-rambut cerah tu Syekh dah tu. Nak serah apa ni cerah 2-3 orang pun Syekh dah. 40 ke atas. Hamba pun nak masuk dah ni. Beberapa bulan lagi nak masuk. Jadi boleh panggil Syekh dah kali lepas ni. Orang harap lah. Jadi alhamdulillah diberi tajuk kepada hamba. Diberi tajuk kepada hamba. Biasanya dijemput dengan kuliah umum. Habis ni panggil, dia kata dia minta tajuk. Jadi bila minta tajuk, hamba kata tajuk lagu mana? Tajuk yang sesuai untuk akhir zaman ni. Jadi hamba pun bagilah tajuk yang kita nak bawa pada malam ini. Mungkin ini perbahasan kali pertama yang hamba bawa. Dan bila diketahui semalam oleh Abeding ataupun Ustaz Yi, dia kata kalau gitu tajuk ni biar umat molek, lepas tu kita akan bawa rang di masjid-masjid lain lagi. Jadi baru siap je apa ni poin-poinnya untuk kita bersama-sama muzakarah. Jadi hamba mohon maaf jika ada sedikit kekurangan, dan juga kalau sekiranya tertinggi suara ke, terkasar bahasa ke, tidak lain dan tidak bukan, hanya untuk menyentuh jiwa kita, hanya untuk menyuntik menyentuh jiwa. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membukakan sebagai satu asbab hidayah, bidayatul hidayah, permulaan hidayah, melalui mungkin sedikit sebanyak yang kita akan sentuh insya-Allah. Tajuk yang kita beri pada malam ini adalah kealpaan di akhir zaman. Jadi alpanya kita ni di akhir zaman, ramai sangat manusia, kita sendiri, masyarakat, kampung dan sebagainya, ramai sangat alpa. Kita sendiri pun alpa. Maka alpa ni gapo? Kalau kau tulisnya alpa lah. Alpa ni gapo dia? Definisi alpa ni dalam kamus Melayu dia kata lalai, ataupun kurang mengendahkan, ataupun kurang mengabaikan. Merupakan ataupun kita panggil sebagai contoh lah. Kalau kata ada kewajipan tak, mana kita royak jangan lalai akan kewajipanmu. Maknanya jangan alpa. Jangan alpa. Jadi kita bahasa Kelantan alpa ni biasa dah kita dengar. Jadi alhamdulillah, kenapa yang kita pilih dengan alpa ni? Kenapa yang kita sebut pada malam ni alpanya di akhir zaman? Kealpaan di akhir zaman. Kenapa? Kerana tanda-tanda akhir zaman makin hari makin banyak. Makin hari makin banyak kealpaan yang kita buat, dan makin hari makin banyak mendekatkan kita di akhir zaman. Macam-macam dibawa tajuk ceramahnya, kuliahnya dengan Ya'juj Ma'juj ke, Dajjal ke dan sebagainya, banyak yang dibawa. Yang kita dengar, kita berasa bimbang. Dajjal nak tubik, ada rasa bimbang. Alhamdulillah, kalau ada sedikit rasa kebimbangan, takutnya anak cucu kita, anak isteri kita terikut akan Dajjal, tu alhamdulillah terasa takut. Yang kita bimbang tak terasa apa satu. Tapi dalam banyak-banyak kita bimbang saat ni, banyak-banyak kita bimbang saat ni, kalau nak kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tahu umat dia bila dicerita bab Dajjal, semua sahabat-sahabat dia berasa gerung, berasa takut. Sebab tanda akhir zaman yang pertama apabila berlaku kewafatanku, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila wafat Rasulullah, itu tanda pertama Dajjal hampir keluar. Dan akhir zaman sudah memasuki alam akhir zaman. Jadi sahabat gerung, takut. Apabila gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dalam hadis dia kata apa? Dia sebut, mungkin hamba pernah dah sebut pada ketika mari dulu, ana min ghairi dajjal. Sebab kita takut pada Dajjal ni, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab balik, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Aku ya, dia kata hamba ni, kalau kita kecek bahasa Kelantan kita hamba. Hamba ni daripada Dajjal ada satu golongan, ada satu
satu jenis kumpulan yang lebih lagi saya takut, lebih lagi hamba takut, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kali ikut bahasa Kelantan lah, lebih bimbang lagi daripada Dajjal. Ada satu kumpulan lebih bimbang daripada Dajjal. Kita bimbang dah Dajjal. Wa ma huwa ya Rasulullah. Sahabat tanya, siapa dia Rasulullah? Golongan lagu mana ni? Aku cerita teh. Kalau bahasa Kelantan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak ulama usu. Ni yang kita bimbang. Ulama usu. Dan antara akhir zaman, ulama warasatul anbiya makin hari makin berkurangan. Diambil, dijemput seorang demi seorang, dan orang jahat makin ramai, dan ulama jahat pun makin ramai. Itu yang bimbangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebelum ketibaan Dajjal, maka akan tiba, akan ramai sangat ulama-ulama yang tahu agama, yang tahu hadis, yang tahu tafsir, yang boleh mentafsir dan sebagainya. Kalau dulu waktu hamba ngaji dulu, hamba dah ingat ke maksud orang yang alim, orang yang tahu ilmu agama, ulama ni, ulama kita kata ulama usud ni lagu mana, hamba duk mikir masa duk ngaji Pulau Condong dulu, duk fikir. Dah, lepas tu dapatlah cerita daripada esko pendidik Keller ni waktu dia pergi sambung PhD luar negara. Kebetulan adik dia adalah sahabat hamba, duduk ngaji sekolah sekali. Maka dicerita kepada hamba, abang dia cerita waktu duduk abang dia menteri tak menteri lagi, esko pendidik Keller ni lah, waktu ambil PhD dulu. Dia kata pensyarah dia jadi biasa dah sana, sehingga kan dia kata biasa dah daripada pelajar-pelajar letak meja kecil, nak letak buku kitab-kitab ni, nak dia ngaji apa, payah nak letak bawah, tak ada tempat, duduk letak atas kursi buat duduk. Duduk atas kitab. Ni jadi biasa dah, dia kata. Pertama. Yang kedua, tesis yang waktu dia nak ambil tu, orang-orang kafir yang katanya cerita daripada adik dia, wallahu alam lah, sahabat hamba. Dia kata beberapa orang kafir yang tanya taktik cara lagu mana nak jatuh ke Islam. Orang kafir tanya, buat kajian cara nak jatuh ke Islam. Maka jerit doktor ni, esko kita ni jerit nak lagu mana, serba salah. Maka telefon kepada Allah yarham ayahanda dia, iaitu Ustaz Asy Kaabah. Maka tanya lagu mana, Ustaz Asy Kaabah kata, apa jerit sedihnya? Tak perlu sedih. Sebab apa dia kata? Inilah taingnya, dia kata royak satu persatu perkara yang boleh membangkitkan Islam, boleh menaikkan Islam, tetapi kita royak kononnya boleh jatuh ke Islam. Kena mikir dua kali, terbalik. Jadi dia percaya boleh ke jatuh Islam, nak suruh dia percaya. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya boleh menaikkan Islam. Jadi hamba mikir, berkali pensyarah-pensyarah tu kali hak maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Rupanya dah. Bukan orang kafir. Ulama ni memang orang Islam kita, orang yang daripada awal lagi setting belajar nak cari ilmu Allah ni untuk agama, nak cari agama, tapi untuk jadikan untuk kita kata untuk glamour ke, untuk cari duit ke, untuk dan sebagainya. Jadi daripada awal dalam kitab Bidayatul Hidayah pun ada sebut perkara-perkara satu persatu jenis-jenis macam ni. Jadi antara akhir zaman yang kita nak bahas kepada malam ni, antara akhir zaman, daripada Anas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada riwayat Tirmizi. Kita terus baca sebab masa sepuh, hamba ada nota ni banyak, kita terus pergi kepada hadis maksud terus dah. Kiamat tidak akan berlaku, dia kata, tidak akan terjadi hingga di bumi tidak ada, sehingga di bumi ni tidak ada yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Dah. Maknanya bukan Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Allah, Allah. Beberapa tahun lepas geger isu Allah. Apa zikir Allah, Allah, Allah ni? Allah ni tak ada maksud, dia kata. Ni punah ni. Bukan sunnah, punah. Dah. Allah, Allah,
Allah. Ni hadis terang-terang. Bila tidak ada zikir, ingat pada Allah, Allah, Allah. Kalau tak ada, dia kata, tak, selagi ada, maka tidak akan kiamat. Maknanya zikir Allah ni adalah satu benda yang besar. Nak ya Allah, Allah. Tu antaranya. Tapi nak ayat buinya dengan ulama yang lah ni hadir, dengan bawa sertifikat yang hebat-hebat, yang ada hujah yang hebat, maka dia bawa ramai orang terpengaruh. Apa zikir Allah? Tak ada maksud. Kalau ya Allah ada maksud, ataupun ya Allah, ya Rahman, ya Rahim ada maksud, dia kata. Jadi Allah ni kena ada maksud baru boleh sebut. Soalan-soalan begitu. Jadi banyaklah orang duk gagal. Ni antara tanda akhir zaman. Maknanya nak melupuskan, nak menghentikan. Tapi Alhamdulillah, Allah Ta'ala lindung, ramai timbul, ramai pakat bangkit, pakat terang lafzul jalalah, kalimah Allah, lafzul jalalah. Maka ramai timbul. Alhamdulillah, sampai hari ini terjaga. Zikir Allah terjaga sampai hari ini. Kita minta terjaga selama-lamanya, insya-Allah. Dan antaranya lagi, orang baik berkurangan, antara tanda-tanda juga. Orang baik berkurangan sedangkan orang jahat bertambah banyak. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga anak seseorang menjadi penyebab kemarahan bagi orang tuanya. Ni memang banyak dulu ni. Dulu payah nak cari anak-anak marah, anak-anak deraka, anak-anak sakit ke hati orang tua ni jarang berlaku. Lah ni biasa dah. Siapa lah ni ada berat-berat, siapa mak pak ada, pak lah terutamanya, ambaknya parai pun ada. Ambaknya parai pun ada. Marah sangat-sangat, nafsu ammarah, pemari dan sebagainya, maka marah kepada anak. Dan hujan akan menjadi panas, iaitu hujan akan berkurang dan cuaca akan menjadi panas. Dan akan bertambah banyak orang yang tercela, dan akan berkurang orang yang baik. Orang yang tercela, yakni orang akhlak buruk, orang yang jahat makin mari makin banyak, makin hari makin banyak, makin timbul. Dia jadi satu perkara mainan, benda biasa. Dia boleh buat nganying. As-siyasah, dalam Islam ni ada politik. Bukan nak sebut pak politik, tak ada. Cuma nak ayatnya dalam Islam ada mesyuarat dan sebagainya. Tapi boleh buat main, boleh buat kata pemimpin tu adalah bisnes. Mana politik bisnes paling hebat. Kejut juga, terang-terang, direct. Hal sebelum ni nusuk, tak ada bina apa bisnes. Bisnes paling hebat adalah politik. Berat. Ni antara sari dua ni. Tak kena sakit lah. Sebab apa? Kita latih pemimpin, tak kira warna apa, tapi kita nak pemimpin yang adil. Tak kisah mana-mana pun. Yang kita nak, yang ikut suruhan Allah Subhanahu wa taala. Berkurangan orang baik, dan juga dia kata orang tercela makin ramai, tetapi orang baik makin kurang. Dan anak-anak menjadi berani melawan orang tua. Ini banyak sangat. Anak-anak berani lawan orang tua, dan orang jahat berani melawan orang-orang yang baik. Ini banyak. Tanah akhir zaman ni. Kau dekat benar dah akhir zaman. Akhir zaman kau banyak dan sebagainya. Jadi riwayat At-Tabrani. Okey. Qala Allah Ta'ala. Ini antaranya di dunia hari ni. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah hidup dunia tu, dunia ni tidak akan hidup kecuali menjadi tempat keseronokan dan yang tertipu. Seronok dan tertipu. Keseronokan yang tertipu. Lagu mana? Berlaku pada hari ini tidak kira daripada mana sekalipun, bermula daripada pemimpin. Pemimpin sendiri pun tertipu. Tertipu lagu mana? Pemimpin lagu mana? Tak kisahlah pemimpin mana pun. Pemimpin daripada sekecil-kecil sampailah setinggi-tinggi. Pemimpin kampung, pemimpin bandar, pemimpin daerah, pemimpin negeri, pemimpin negara dan sebagainya. Bukan semua, tapi nak ada berlaku. Ini antara tanda akhir zaman. Apa dia? Pemimpin tertipu. Tertipu lagu mana? Alpa dan leka. Alpa ataupun leka. Alpa lagi ataupun leka dengan kuasa. Dengan kuasa. Bila boleh kuasa, dia berasa macam supaya dia boleh buat segala-gala.
Belum jadi pemimpin dia bangkang. Oh, go ni tak kena, go tu tak kena, go ni tak kena. Bila sudah jadi pemimpin, maka dia bengkang. Ni banyak berlaku. Tak kira warna apa pun, kerana sebagai satu peringatan lah kepada kita. Kepada kita kalau katalah ada sini pemimpin, kena beringat. Contohlah Tok Ngulu ke, apa-apa sahaja Tok Gawa ke, contoh. Sebelum jadi pemimpin, memanglah sedap ni. Bila dia jadi pemimpin, dah ada kuasa ni, alpa dengan kuasa, kena berhati-hati. Sebab apa? Sebab memang sudah pun dijanji Allah. Dunia ni tepat tertipu, kena berhati-hati. Tujuan hamba sebut kena berhati-hati. Bukan nak tuju kepada pemimpin mana-mana, tidak. Sebab lepas ni kena belaka ni. Pak hamba pun kena ni. Kena belaka kita semua ni. Kalau tak kena, katanya Ustaz Azhar, sak kosong. Mari kuliah, kalau tak rasa kena apa satu, mungkin kosong. Macam seolah tak ada isi. Dan seterusnya, ulama ataupun agamawan juga tertipu zaman ni, akhir zaman. Tertipu lagu mana? Alpa dan leka dengan populariti. Ni pun ramai. Ni antara akhir zaman juga. Tanda-tanda akhir zaman, alpa dan leka dengan populariti. Popular, lupa. Agamawan dah jadi selebriti. Pemimpin ummah, untuk nak memimpin ummah, nak ajar, nak tadbir, nak dakwah, jatuh nombor 2 lah ni. Ni bukan semua, tapi kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Yang penting dia kata dakwah ni nombor 2, yang penting adalah duit. Di Kelantan mungkinlah tak terasa sangat. Hamba pernah dijemput di Pahang. Maka organizer yang atur kuliah-kuliah dia jemput tu, dia letak strip 2 minggu. Pagi malam. Maka soalan mula-mula dia nak jemput hamba, dia minta maaf banyak ustaz, nak tanya bayar ustaz berapa? Nampak tak? Maka kata tak ada bayar pun tak apa. Dia kata masya-Allah, tak apalah kalau gitu, alhamdulillah lah, dia kata. Dia pun bila lama-lama duk sign, baru dia royak pasal ustaz selebriti ada harga belaka. Daripada 2,000 sampai 7,000 sekali kecek. Kalau suami isteri dengan hotel 5 bintangnya, kadang-kadang tak sih hotel 3 bintang. Tolak kelim balik duit, duduk hotel 5 bintang dan sebagainya. Learning dengan agama, yang orang yang mempunyai agama, tu bimbang di akhir zaman ni. Ustaz-ustaz pun ada juga yang tertipu. Ustaz-ustaz asatizah, termasuklah kita kata kena beringat belaka ni. Ustaz-ustaz mana-mana pun alpa dan leka dengan nak kerja, nak mengajar, nak mengajar madrasah ke, ataupun buka madrasah ke, contoh. Bila balik daripada ngaji, tak kira lah universiti mana-mana, maka nak buka, ataupun pergi kerja, minta kerja. Leka lagu mana? Leka dengan nak kerja, bagus, berdakwah tu bagus, tetapi dengan tadi dia jadi tutup. Kebanyakan berlakunya tutup minda dia tutup minda, dia ikat diri dia dengan hanya makan gaji. Apa yang patut dia buat adalah berdakwah kalau nak kira, yang tidak ada ukuran harga kalau nak kira. Ini tetapi hanya mengharapkan gaji ataupun bantuan masyarakat je. Kalau kata buka pondok, katakan contoh, buka madrasah, tahfiz dan sebagainya, tidak ada tak serupa dengan di Indonesia. Baru-baru ni hamba dapat tetamu daripada Indonesia. Universiti Al-Muhammadi ada sebanyak cawangan, kalau tak silapnya 34 ke 35 universiti, kalau tak silap hamba, banyaklah, hamba tak ingat berapa jumlah yang tepat. Satu universiti mempunyai pelajar paling kurang 5,000. Mana ramai lah. Maka dia buat kajian. Dia kata pesantren sana semua berdikari, tidak mengharapkan bantuan daripada kerajaan semata-mata. Walaupun ada kerajaan bantu, macam kita lah, kerajaan bantu ada, tapi dari prasarana tu pun bukan semua, kadang-kadang sekali setahun, situ sikit sini sikit. Jadi berdikari dengannya beramai-ramai, dengan cara wakafnya, dengan cara orang wakaf, lepas tu buat pula gapo tanamannya, pusing jana ekonomi dengan berahnya, dengan gapo dak muafakat dan sebagainya, boleh jana ekonomi sendiri. Jadi tidak mengharapkan sangat daripada bantuan masyarakat, dia boleh ikhtiar gapo panggil berdikari. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat
sudah pun menunjuk contoh dengan hijau sendiri, berniaganya, bertani ataupun membela binatang dan sebagainya, kambing, unta, buat nego dan sebagainya, supaya tidak terikat, tidak letak diri kita ni sebagai hujung bulan dapat gaji 1,200, hujung bulan dapat gaji 1,000. Dakwah lillahi ta'ala, ada berapa tak kisah, boleh berapa tak kisah. Sebab apa? Sebab ada buat kerja sendiri. Itu lebih bagus lagi kalau nak kira sebenar. Sebab sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniaga tetapi masyarakat kita pula lah, bila kata pondok berniaga berasa pelik, warna pula pondok berniaga. Amo jaga pondok Tok Kenali lebih kurang masuk 11 tahun. Jadi Syekh Wazir minta izin dengan Syekh Wazir ke apa semua. Alhamdulillah sampai hari ni api ai api ai overhead dari segi maintenance kecil-kecil sikit-sikit ke apa semua tak cukup tiap-tiap bulannya. Kalau nak kira overhead yang wajib waktu bid lebih kurang dalam 40,000 lebih. Jadi tak cukupnya dalam 17,000. 17,742 riyal tak silap apa jumlah dia. Jadi dengan mana dapat tiap-tiap bulan? Kita buat sendiri, kita cuba berdikari sendiri, dengan kita buat jana ekonomi sendiri, dengan caranya kita kedas sekolah, dengan caranya kita buka peluang kepada orang luar, dengan cara kita buat berniaga dan sebagainya. Dan masuk dalam persatuan pondok Patah Timur, cerita benda ni kepada persatuan guru-guru pondok semua cengeng kejut. Bagus ni, tapi nak buat lagu mana? Buntu. Sebab apa? Sebab terbiasa dengan tunggu sumbangan daripada luar. Maka situ menyebabkan orang non-Muslim tengok, orang panggil, kalau orang non-Muslim tengok ejeh agama Islam, ngaji agama tetapi biasa-biasa. Jadi amo present alhamdulillah banyak dah mula pondok-pondok dah muka. Kalau duk ala ke Terengganu, ala ke Pahang dah mula ada wak menego sabun, ada shampoo, ada dan sebagainya. Boleh menego antara pondok dengan pondok muslim. Tidak mengharap sekata-kata. Orang nak bui, nak buka, tapi tidak kata menunggu. Sebab apa amo kata gitu? Sebab amo sendiri pada waktu jaga mula-mula dulu sambung daripada sekolah arwah ayah asaskan. Arwah ayah asaskan tak sibui pondok tak kenali hilang begitu saja, dia pun bukalah sekolah. Dia nak buat pondok tak ada sebab dia pun kena pergi lepar kena pergi ngajar jauh. Di Kandek tu, kena pergi berkhidmat di Kandek. Jadi balik hari Minggu, maka dia tak sibui hilang, dia buka sekolah. Maka sekolah tu pula diberi nama oleh Allah yarham Tok Guru Ni Aziz Wilah, nama Madinatul Ilmi. Baru amo tukar 2012 baru kembali pada nama Tok Kenali, Sekolah Rendah Islam Tok Kenali. Sekolah rendah je buka. Kenapa? Kerana tak ada, maka buka. Pada waktu dulu usahawan ataupun businessman di Kelantan ni antara yang terbesar, ada kedai di Kota Baru. Bui setiap bulan 10,000 sebulan. 10,000 sebulan bui. Jadi tak ada masalah. Masa tu tidak besar sangat kos. 10,000 ni dah banyak perkara hak tak cukup. Tak cukup overhead. Kalau lah ni 17, kalau dulu mungkin baru 7-8,000. Jadi lebih lagi duit. Boleh buat bagi tandah dan sebagainya. Bila hak kata kontrak saat ni tiba-tibanya Allah Taala jemput dah ambil meninggal. Bila meninggal dunia Allah Taala jemput dah dia, moga-moga Allah Taala merahmati roh beliau. Moga-moga diberi keampunan dan sebagainya, curah di alam barzah sana insya-Allah dengan jariah yang dia buat. Tetapi yang sedihnya anak-anak dia bila berebut sahih bagi 5 beradik, maka bila kita pergi royak sepatah, kita royak takut-takut nak sambung. Ayah wis 10, wis 1,000 boleh kira dah. Contohnya pergi royak gini dia kata, bagus alhamdulillah lah, moga-moga ayah boleh pahala insya-Allah, kita kata gini-gini. Kalau rasa nak sambung bolehlah, kita kata. Hamba kata. Dia kata, tengoklah. Jadi siapakah hari ni? 11 tahun yang lalu hamba jumpa dia. 10 riyal pun tak beri tiap-tiap bulan. Nak ayatnya lagu itulah amal jariah ni akan terputus. Kalau katalah kita nak mengharap saja. Tu sebab ustaz-ustaz jangan leka ataupun jangan alpa dengan dunia ni. Dengan nak ngajar agama kena open minded, kena buka minda, kena berdikari. Kalau minat jual tanah, jual tanah. Kalau minat jual kedai runcit, jual kedai runcit. Jangan mengharapkan duit orang. Sama, mari ngajar di masjid-masjid. Orang panggil, orang nak bui pun tak apa, tak bui pun tak apa. Tak ada masalah. Betul? Ni kadang-kadang masa dulu-dulu hamba pernah tengok apabila salat minta maaf lah, hamba ni jenis open direct lah mau kecek dah. Moga kita tidak ada terikat dengan siapa-siapa.
Tak terikat dengan KJM mana, tak terikat dengan jabatan mana-mana, amos kerja sendiri. Jadi amanah ayatnya pernah kita tengok kadang-kadang salih tu rokok jari pehedak sepotok bomo lah salih rokok jari. Contoh, bukan tok bomo sini lah, tok bomo lain. Contoh, salih rokok jari, tunggu orang wi, agak-agak tebal, tak tebal sekeping pun tak apalah, sadar. Contohnya. Jadi benda ni berlaku juga dalam agama, kena beringat. Jadi Allah Taala Maha Kaya. Allah Taala boleh beri banyak lebih daripada hak sekeping dua tu. Allah Ta'ala boleh beri. Buat lillahi ta'ala, ngajar lillahi ta'ala, buat kerja lillahi ta'ala, lepas tu buat kerja sendiri apa-apa. InsyaAllah Allah Ta'ala akan lipat balik ke belakang pula. Tu prinsip ambo. Jadi ambo tengok sendiri, tak boleh nak mengharapkan. Itu sampai ke hari ni 11 tahun jaga Pondok Tok Kenali, ambo tidak katalah merayu-rayu minta dengan orang, tidak. Cuma buka peluang je. Lepas tu ambo buat perniagaan cara profesional lah, mana masuk ke farmasi dan sebagainya, masuk radio dan sebagainya. Buat dengan FBI lah ni pula, lah ni FB kita, FBI kata. Buat. Alhamdulillah. Jadi bolehlah cover hak mana tak cukup. Jangan kita terikat dengan agama. Terikat duit kita dengan agama. Jadi tak comel. Bila katalah kita satu hari Allah Taala beri rezeki jadi kau banyak orang beri, maka kita mula demand dah. Mula demand. Situlah berlaku zaman lah ni. Orang kaya juga tertipu. Bukan kata ustaz, ulama, pemimpin je. Orang kaya pun tertipu juga. Lah ni, tertipu lagu mana? Tertipu dengan nikmat. Tertipu dengan mengejar nikmat kemewahan. Hak ni standard lah ni. Kemewahan. Ada dapat 10 juta, nak daripada 1 juta nak 1 bilion pula. Daripada 1 J nak 1 B pula. Boleh 1 B nak 10 B pula. 10 bilion pula nak 100 bilion pula. Tak cukup-cukup tak cukup-cukup semua. Sentiasa tak cukup. Tu orang kaya. Tu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang miskin pun tertipu juga. Orang miskin pun tertipu. Bukan ustaz saja, bukan pemimpin saja, bukan asatizah saja, bukan orang kaya saja. Orang miskin pun tertipu juga. Tertipu lagu mana? Dia alpa dan leka dengan nikmat Allah yang lain. Dia tak perasan nikmat Allah banyak pada dia. Dia duk nampak kau dia susah. Dia tak nampak kau dia ni ada sempurna jasad dia. Ramai mana orang atas dunia ni tak cukup sempurna jasad, tak cukup gini, tak ada isteri, tak ada anak dan sebagainya. Walaupun dia susah, tetapi Allah Ta'ala beri rezeki ikut cabai lain. Dia tak nampak nikmat lain, dia nampak susah ni je. Contoh, tidak bersyukur dan selalu kecewa dengan ujian kemiskinan sehingga mereka menghampiri kepada batas-batas kekufuran. Ni hak na'udzubillah min dzalik. Seperti mana dalam hadis riwayat Anas bin Malik, dia kata apa? Kadal faqr an yakuna kufra. Daripada kemiskinan ni boleh membawa kepada kekafiran. Ni bahaya. Sebab apa? Sebab mayat-mayat pun susah juga. Basuh mayat susah juga. Basuh buat baik kat orang susah juga. Baik ngopak. Contohnya mari macam-macam. Orang tengok orang dia mari kerana atas hak nikmat dia tak nampak. Dia nampak hak atas duit, atas kesenangan orang. Sedangkan dia nampak senang orang naik Bentley ko, naik Ferrari ko, naik kereta kancil ko, belum tentu hati dia senang. Kalau nak kiranya mungkin susah dia duit dia, tapi dia hati senang, jiwa dia tak sakit kepala. Orang korporat besar ni naik helikopter ke, contoh sakit kepalanya dan sebagainya, tak ada yang masuknya anak isteri dan sebagainya, contoh. Supaya saat ni daripada 1 bilion nak pula 100 bilion pula, tak cukup semacam. Jadi kalau nak kira sebenar, miskin dan kaya ni semuanya ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian dia berlaku. Ujian dia sama ada orang kaya. Kalau kata orang kaya ni luluh ujian Allah Subhanahu Wa Taala, lagu mana? Orang yang sentiasa diri dia ni nak infak semua ke jalan Allah. Dia senang je sikit mikir, aku nak pergi mana hari ni? Aku dapat rezeki banyak, aku nak pergi mana pula esok? Aku nak pergi mana pula minggu depan? Aku nak cari mana? Masjid mana tengah membangun? Surah mana tengah duk buat? Nak buat mana? Tafih mana? Cari. Lah ni zaman boleh petik, boleh cari. Nak wakaf bangunan mana? Nak wakaf masjid mana? Boleh cari. Jadi orang yang senang ni ada orang yang berjaya, orang kaya yang berjaya adalah orang yang dalam hati dia, diri dia sentiasa ingin infak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab apa? Dia tahu kalau katalah dia kaya di atas muka bumi ni, dia tak seh kaya seksa. Miskin pula seksa, tak seh. Dia nak kaya juga seksa. Amu ingat jumpa dia amu ngajak semalam Masjid Gerung. Selalu siapa kenal Masjid Gerung. Amu 2 minggu sekali situ. Jadi ada seorang hamba Allah ni, dia antara pengasas Masjid Gerung ni, kalau tak silap hambanya, dia buat Masjid Gerung tak silapnya lebih kurang 90% daripada duit dia kalau tak silap hamba. 10% dia buka untuk orang lain jugalah, dia buat banyak gitu gini. Dia kata apa? Dia kata hamba tak seh ustaz, dia kata duduk dunia ni Allah Taala wi senang, takut seksa susah. Duduk dalam dunia ni Allah Taala wi ekong, lama duduk sana duduk panas nak bakar api neraka. Rumah dia dengan masjid dia bina sama besar. Lah ni buat tahfiz pula, buat madrasah pula, nak ngaji free dan sebagainya ni. Allah Ta'ala wi ujian insya-Allah. Orang yang lagu ni insya-Allah Ta'ala wi kejayaan. Sebab kekayaan yang Allah Ta'ala wi atas dunia ni, dia pecahkan lagi lebih kaya seksa. Sebab Allah Ta'ala ni maha kaya. Kita hak bui seria pun jadi 700. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'ah sanabila fi kulli thumratin mi'atu habbah. Kita infak ke jalan Allah, kata Allah Ta'ala, perumpamaan orang yang infak ke jalan Allah, sebiji kurma, sebiji contohnya benih yang dia tanam, seolah-olah RM1 yang kita letak dalam tabung, katakan contoh, maka Allah Ta'ala akan biarkan dia naik ke jadi 7 cabai. Setiap cabai mempunyai 100 biji pula. Maka 100 biji tadi bermakna 700 batang. 700 ni boleh jatuh ke muka bumi. Dalam tafsir Luqman kata boleh naik pula 7 batang. Maka tumbuh pula 700, tak berhenti. Gapo dia? Benda yang kekal. Ni berebutlah benda yang kekal. Infak benda yang kekal. Hak ni lebih. Jangan kata tak saya buat makan lepas ni. Buat makan ni memang tak kekal, tetapi antara sedekah ataupun jariah ataupun awak panggil amalan yang disukai Allah. Allah Ta'ala suka sebab sifat dia memberi rezeki kepada orang. Maka kita ni nak buat asbab kita terbuka hati nak beri. Jadi kita ni macam saluran. Allah Ta'ala sangat merahmati. Tetapi orang yang nak pahala dia berterus tak putus-putus adalah orang yang infak benda yang kekal. Tak kira lah kapek ke, bangunan ni ke, tiang ke dan sebagainya. Selagi mana digunakan, selagi itulah akan diberi pahala. Tak henti-henti. Seperti mana yang ditunjuk, diperlihatkan kepada Rasulullah SAW dalam Isra' dan Mi'raj. Kita baru lepas beberapa minggu lepas Isra' dan Mi'raj, apabila Rasulullah berjalan Isra' daripada Makkahul Mukarramah ke Masjidil Aqsa, dalam perjalanan dengan burak bersama dengan Jibril, maka tengok ada satu kumpulan tanah pokok tiba-tiba naik selalu, tubik buah selalu sengak tubik, ambil buah tubik pula, ambil buah tubik, tak reti-reti. Maka Rasulullah tanya kepada Jibril, ni golongan mana ni? Bapa ni buah tak reti-reti ni? Kalau bahasa Kelantan kita. Maka Jibril kata, mereka adalah orang yang infak ke jalan Allah. Ni. Infak apa? Infak kekal. Ulama kata infak yang barang kekal. Tu besar dia. Sentiasa orang kaya yang sentiasa mencari peluang untuk buat kebajikan. Cari semua peluang. Tak kira. Bukan kata mari tabung lepas pada semaya jujuk ada sini amat tak tahulah, ada setengah-setengah masjid gerak tabung dah. Jadi bukan kata pakai nampak tabung tu pakai watak nampak dah. Napa duit hitam mana tabung tak gerak lagi ni? Ready dah duit ni. Contoh orang lagu tu. Orang lagu ni insya-Allah antara ciri-ciri orang yang berjaya menghadapi akhir zaman. Mencari peluang semua, nak cari, nak pergi derma mana, nak pergi bantu mana, pusat-pusat pengajar agama mana, surau masjid mana, madrasah pondok mana, dan juga sentiasa ingat kepada fakir miskin. Orang kaya yang lagu ni insya-Allah dia panggil orang kaya yang berjaya dunia akhirat. Hak ni kita nak kalau boleh. Dan orang miskin pula satu ujian juga. Yang lulus ujian miskin saat ni. Miskin pun ujian. Apabila miskin ujian, kaya ujian, miskin pun ujian, maka yang lulus ujian adalah orang miskin yang dia sabar dengan kesusahan dia, sabar dengan ujian kemiskinan dia. Walaupun susah, dia tetap berusaha untuk memajukan diri dia, dan juga dia yakin
Jika usaha dia ni tidak berhasil, gagal, katakan contoh, dia yakin, dia usaha dah, manjada wajada, dia usaha tapi Allah tak izin, katakan contoh. Maka kalau dia tak izin, kalau Allah tak izin, tidak berhasil pun, dia tetap mendapat ganjaran di sisi Allah kerana di atas kesabaran dia. Dia orang susah dah, besar pahala dia jihad. Tidak katalah dia ni, dia yakin dengan ayat apa ni, apa orang panggil ayat Quran, dalil, tidak berubah sesuatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tidak akan ubah sesuatu kaum selagi dia sendiri nak berubah. Maka dia tahu ayat ni, dia pegang, dia yakin, dia buat tapi tak berjaya, tak pernah putus asa. Kerana apa? Tahu hasil usaha dia, walaupun usaha nak cari duit tapi dapat pahalanya tak reti-reti dapat. Di sisi Allah Subhanahu wa taala sentiasa dapat. Ini orang kaya dan orang susah yang berjaya. Kita minta kita duk tergolong daripada ni. Dan masih lagi kita bawa orang yang tertipu lagi. Bukan orang kaya saja, bukan orang miskin, bukan orang pemimpin saja, ulama, asatizah saja, ustaz-ustaz. Suami juga. Ni kena belaka lah. Pakai hamba pun kena ni. Hamba pun suami juga. Dia pakat kena dah ni. Suami pula tertipu juga. Kena berhati-hati. Kenapa? Ini kealpaan di akhir zaman. Kealpaan di akhir zaman yang mana leka ataupun alpa dengan keegoan pangkat suami. Kita ni, hamba sendiri lah. Hamba rakyat ni nasihat pada diri hamba sendiri. Kena berhati-hati. Atas keegoan pangkat suami, berkeras tidak kena pada tempat. Ini antaranya kita kena berhati-hati. Sebab kerana keegoan kita, maka kita kadang-kadangnya keras tak kena tepat. Kena berhati-hati. Bila kita lakukan kesalahan pula, susah nak minta maaf. Sebab ego, sebagai seorang suami kan, ayah kan, tak kena minta maaf dengan anak. Jadi Rasulullah SAW ajar kita setiap kali tersalah dan sebagainya, minta maaf. Nampak lain sikit muka pun, nampak orang puan, nampak senyap, tanya, bapa marah kamu kau ya? Contoh nama Iyah. Kalau panggil Yang kat Yang lah. Yang bapa nampak baikmu hari ni marah kabel kau. Abang minta maaf dah kalau abang buat salah. Gitu. Tu diajar dalam Islam sebenarnya. Rasulullah SAW kata, khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kamu ialah kamu yang berbuat baik kepada keluarga kamu, anak isteri kamu. Suami pula kena berhati-hati. Ramai juga suami yang tidak boleh ditegur. Ni antara keegoan suami lah. Lepas tu pula tertipu ataupun leka dengan tanggungjawab yang sepatutnya. Gapo dia antaranya sepatutnya? Hak paling penting sekali bagi suami. Bagi penting di sisi Allah Subhanahu wa taala dari segi bab agama. Tu antara benda yang paling penting. Kalau bab lain mungkin kita baik, mudah kira, betul dah, cuma baik, tidak backing, tak kata tak kena tepat, baik dah pula, katakan contoh. Lepas tu pula hak paling penting, tanggungjawab hak utama adalah di sisi Allah. Gapo dia? Bab-bab syariat Allah. Ada juga buat sambil lewa. Anak isteri buka aurat, pakaian ketat. Anak pakai ketat. Lah ni memang dia jadi trend dah. Seluar trek pun tak ada dah style dulu buka. Hamba jadi payah nak cari luar trek. Lah kali buat angkai plekak. Nak cari gaya luar trek main fit lagu tu. Banyak style fit dah lah ni. Hak orang lelaki pun, orang pun sama telah lah, sama ajalah. Dia buat style ketat belaka. Jadi suami kena berhati-hati. Berhati-hati di akhir zaman ni kealpaannya, kerana alpa buat tak tahu. Leka tengok bini duk biasa, alah bisa tegar biasa. Tengok sama dah tak pakai tudung duduk dalam rumah, pakai tubik luar jiru bunga, buat tak tahu lah. Jiru bunga orang jatuh tengok. Mak, kena mak, mata keling ke bini kita relax, tak tahu je. Contoh, kena beringat. Kena beringat. Sebab apa? Sebab semua tu akan dipertanggungjawabkan kelak. Kita semua sebagai suami kena berhati-hati. Hari-hari duk fikir, suami duk mikir juga, tak cara ke bini tak pakai tudung ke, pakai ketat ke. Lah ni pakai baju, mungkin jubah dah. Bini dah berhijrah dah, jubah dah comel dah. Tapi tak perasan jubah tu pula jenis kain lembut pula. Nekat pula tubuh. Ni tak perasan kadang-kadang. Nampak pula luruh. Seluar dalam nampak pula bentuk V tu nampak.
cekik luar dalam nampak ni jubah nak ya bui tak zamela ni. Kena beringat semua tu aurat belaka. Aurat gapo? Ustaz pakai baju jubah molek dah ke comel dah ke? Rasulullah kaya akhir zaman umatku pakai baju tapi telanjang dia kata. Lagu mana? Lah ni pakai jubah comel dah. Comel dah kain tudungnya bawa harga 30,000, 40,000 bawa. Oh seronok sukalah kita tengoknya. Nah, tapi nipih dan sebagainya nekat tubuh kena beringat. Jadi kononnya nak tutup ikut sunnah lah. Pakai jubah pakai gapo comel tutup. Tu bukan sunnah lah tu. Kalau dia nekat tubuh tu dia panggil punah. Deh beringat. Dan satu lagi suami minta maaf banyak. Orang lelaki kalau sebut bab ni memanglah tak ada hak tak suka. Kalau hak tak suka memang hak kurang normal sikitlah. Apa dia? Tak perasan orang puai lagu mana ni. Lepas ni dia mikir lagu mana cari jalan nak tambah so lagi. Nak tambah cawangan so lagi. Nak tambah cawangan duk mikir cara nak nipu guano ke hak tua ni. Nak tambah hak muda berasa. Macam-macam. Kononnya nak amal ke sunnah. Kononnya. Sebab dalam Quran kata ke ustaz? Betul. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Tapi kena ingat fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam monogami, dia dua dak, poligami dengan monogami, lebih lama monogami lagi daripada poligami. Lama orang terlepas pandai. Amo berasa juga tercabar juga kita jumpa dengan saing hak nombor hak ada 2 ada 3 ni kan. Dia pun mari ustaz bila tambah bila 2 baru sunnah. Bukan ustaz-ustaz je. Orang tok kedai kopi baru ni. Amo tak pergi pakai ni, tak pergi dah kedai dia. Amo pergi kedai dia minum. Dia tok dia sendiri dengan ustaz. Oh, ustaz ngajar macam berkhir dah. Safih dah ngin makan gini-gini. Lepas tu duduk. Ustaz, biasa ustaz-ustaz ni 2-3 biasa ustaz. Ustaz berapa? Saya kata sore dia pun bila mana ustaz sore? Tak gerak gitu. Mana gerak gitu? Kuai-kuai 2 baru sunnah. Ramai orang sebut 2-3 tu sunnah. Minta maaf setakat ni amo tak jumpa lagi hadis hak kata 2-3 tu sunnah. Tak jumpa lagi. Tahulah kalau jumpa tolong mai royak setakat ni. Sebab hak kita jumpanya an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang hak tolak, orang hak tak sin nikah sedekah dia mampu apa sama dia nak bersekedudukan saja-saja. Dia tak sin nikah. Dia nak senang-senang suka-suka saja, tak sin nak berkeluarga. Falaysa minni, bukan daripada aku. Tak ngaku nabi, tak ngaku umat. Nikah tu sunnah. Jadi tak payah duk pusinglah. Ramai orang kata habis semaya sunat, semaya dah, puasa sunat, puasa dah, tak mau hak sunat sah lagi tak buat ni. Aduh. Jangan tak suruh sakit kepala hak tu. Sebab apa? Sebab kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling lama monogami dan cerita monogami dia pula bila berlakunya poligami. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih sangat-sangat bila Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha bersama dengan pak saudara dia meninggal dunia, kesedihan saat ni, maka berlakunya Isra dan Mi'raj. Allah Taala bawa Rasulullah bawa diiringkan dengan malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha, naik musim jauh jalan sampai ke langit 7, sampai langit pertama, sampai langit 7, ngadak dia sendiri nak wisuka hati. Tapi dalam perjalanan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan azab orang puai, 10 jenis azab orang puai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cerita, dengan diperlihatkan saat ni, dia tanya apa? Antaranya orang dia tengok orang puai dicetung rambut, digantung rambut, otak gelegak. Bila tanya apa ni lagu ni dah sakit metepik melaung, maka Jibril kata orang ni adalah orang yang tak tutup aurat, tak tutup, mana tunjuk rambut kepada orang lelaki lain. Mana tak buka aurat, tak pakai tudung. Dah pertama. Lepas tu jumpa lagi lagu mana? Gantung dengan besi, neraka panah, lidah tarik sampai jelek dah. Tarik tangan, tarik ke punggung, ke bawah, ke celah kaki, lipat 2.
Nah, bubuh pula minyak daripada neraka tengah panas, cuah gelegak dalam tekuk. Bapa ni. Nah, maka Jibril kata orang ni adalah wanita yang menyakiti hati suami dengan mulut dia. Dan dia suka menggaduh domba. Mungkin cerita macam TV3 lah. Oh, dia mocik ni dan sebagainya. Jenis jalan kok-kok. Ni sakit ke hati suami. Suami balik tak ada. Gimana mah? Oh, jauh kau orang ada kerja orang lah. Dia suri rumah contohnya. Oh, ada tu kerja orang. Dia bocah. Contohlah orang kampung. Dah, beringat. Ni antaranya azab. Tapi dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita tengah panas-panas Isra' Mi'raj, baru lepas. Baru seminggu 2. Cerita Isra' dan Mi'raj menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila pulang daripada turun sampai ke Mekah menyebabkan sentiasa sedih. Bila ingat peristiwa dia tengok azab-azab tadi, Rasulullah akan menangis. Oleh kerana menangis inilah Rasulullah bertekad untuk nak selamatkan kaum wanita, nak ramaikan pendakwah wanita. Ketua-ketua kabilah yang telah meninggal suami maka diambil sebagai isteri dan didakwah, diajar ilmu agama supaya dia jadi ummul mukminin, dan makin ramai orang Islam perempuan ni dah memahami agama. Sebab kalau kata tak ramai, Rasulullah nak pergi rapat tak boleh, terbatas. Tu antaranya. Bukan sebab gelenya. Kalau gelenya ambil anak dara belaka. Tapi anak dara tu buat hiburan sorang tu je. Sayyidatina Aisyah. Nak ayat orang lain semuanya nak janda belaka. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak poligami, nak cari hak anak-anak muda. Ni masalahnya, bukan sunnah punah. Kena ingat molek punah rumah tangga. Tu suami tertipu, terleka. Satu lagi, isteri pun juga tertipu, terleka juga. Lagu mana? Leka alpa dengan tugasan harian. Kerana letih harian ni sehingga tidak dapat mentaati suami. Mentaati suami. Orang puan ni mudah terpengaruh dengan hasutan syaitan. Tu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan macam tu. Mudah tergoda dengan macam-macam benda. Diterima hasutan sikit. Bila suami nasihat gini-gini hak lebih pada suami ke, orang puan mulut dia beringat sikit, minta maaf Makcik Haji, kalau sampai ada sebelah perempuan ni, minta maaf. Amun nak beringat sangat-sangat dalam kitab kata, bukan amal ayat dah. Antara ayat yang kena beringat adalah pengakuan kita. Apabila suami royak, jangan buat gitu dah, yang jangan buat gitu, yang dosa, yang contohlah suami dah ternikah 2, contoh. Saya buat gini, ni terpecah, katakan contoh. Ataupun apa-apa lah, ikutlah. Kalau contoh kita waktu kan balik cerita payung mah lah, bergapo lah. Saya kerawak lah ni, saya nak pergi payung mah kawak esok. Cara payung mah atas tu standard lah. Waktu berapa menyopah ke suami, nyopah kata begini-gini. Jangan buat gitu, masuk neraka sayang, jangan macam tu, tak baik, masuk neraka. Suami nasihatnya. Bini kata gapo? Neraka gila. Beringat. Orang yang kata neraka gila dalam kitab royak, keluar Islam. Sebab dia pengakuan, dia sanggup masuk neraka. Walaupun dalam keadaannya, ulama kata walaupun dalam keadaan dia macam tengah marah, nafsu amarah tidak terkawal pun. Kena beringat. Kena beringat. Ni antara kenapa? Kerana mudah tu, kerana alpa dan juga mudah leka. Dan anak-anak pun tertipu juga zaman ni, antara akhir zaman juga. Kenapa? Leka dengan permainan macam-macam main. Daripada kecil lagi main dah game macam-macam dan sebagainya. Terpengaruh dengan saing-saing anasir luar. Anasir yang negatif. Sehingga dia derhaka kepada ibu bapa dia, jawab mulut, marah ke ayah, ada hak kata nyupah ke mak ayah pun ada. Ni antara tanda akhir zaman. Inilah kealpaan akhir zaman. Jadi bukan setakat ibu bapa juga tidak menghormati orang-orang tua. Orang tua lain lah, pak saudara, mak saudara, pak sepupu, mak sepupu, nyupah main, marah. Ni orang zaman ni berlaku. Jadi antara tanda akhir zaman lagi, baginda bersabda lagi, dia kata hitunglah 6 perkara yang akan terjadi menjelang hari kiamat, dia kata. Yang pertama, kewafatanku, dia kata. Yang pertama. Yang kedua,
pembebasan Baitul Maqdis, ataupun riwayat lain kata pemakmuran Baitul Maqdis. Bebas daripada cengkame Yahudi, Nasrani, bebas daripada hak duduk serai-serai, duduk pegang-pegang selama ni, bebas. So, yang ketiga, kematian yang menyerang kamu sekalian bagaikan penyakit yang menyerang kambing sehingga mati tiba-tiba. Ni tanda akhir zaman ni, hak kita ni dia duk pakai pelikut muka belakang ni, emas tu hialah dah tu. Tanda akhir zaman ni, beringat sikit. Orang reka je ni. Orang reka manusia. Reka ko, tidak reka ko, mari kok kelawar ko, mari kok binatang ko, mari orang buat saintis ko lagu mana ko, tapi benda tu wujud. Apabila benda wujud, berlaku sungguh kepada orang. Walaupun kadang-kadangnya berlaku khilaf. Khilaf juga. Contoh, dok suek-suek tengok kali negatif, suek-suek pula positif. Kali negatif, kali positif. Negatif pun tak tahu negatif positif ke tak. Ataupun ada juga pergi suek katanya lah, wallahu alam, kucing negatif juga. Positif juga. Lepas tu ambil pula daripada pokok, teh positif juga. Contoh. Tu hak kita kata hak orang sebut dari segi benda yang kita nak menafikan. Tetapi orang yang kena betul, kita tanya, bak stah di Pondok Tok Kenali ada seorang yang kena sungguh. Kena sungguh. Sebab contoh yang berlaku di Babali, contoh di di Pondok Bukit Awal. Yang mari ngajar malam kemarin Pondok Tok Kenali 2 minggu sekali. Jadi buangnya dia kata, "Bapa, orang sebenar bapa kena baru ni Covid baru ni, gagal TV." Dia kata kalau nak kira sebenarnya positifnya 74 orang. Ramailah. Tapi seorang pun tidak ada simptom langsung. Lepas tu ubik pun tak ada apa satu. Sehat molek-molek. Maka bila lagu tu, orang pun ragui lah. Gitu, ya Allah, kau gini. Lah ni kita nak ayat tanda akhir zaman. Sebab apa? Sebab hak kena sungguh. Hak jadi hak kena simptom tu. Hak kena simptom. Contoh macam seorang guru tadika di Pondok Tok Kenali. Tadika hak saya jaga. Nomulanya demam sikit-sikit. Jadi dia pakai lagi emas lah. Penjara ke jaga apa semua. Lepas tu bila hari semua start hari Ahad dia kena, hari Senin dia rasa tak sedap badan dia, hari Selasa tu start gapo tak ada rasa gapo satu. Dia pun rasa tak sedap ni, balik selalu cek, pergi ke cek hospital gitu gini. Hari Rabu dapat result positif, satu family positif. Dia ada simptom belaka, adik-adik semua demam, semuanya tak ada rasa belaka. Ni orang betul-betul kena ni. Tu jangan kata benda tu, ada juga kata benda tu dia kodok lah gapo. Mana ayat benda tu adalah tanda akhir zaman. Penyakit sebab berlaku benda ni sebelum ni, ataupun ada yang sudah pun terkena sebelum ni, ada kena pelping pesel lalu. Pesel selok lalu sebelum pada siapa di Malaysia ni. 2019 start, akhir 2019 tu COVID-19. Sebab akhir 2019 start, 2020 baru masuk di Malaysia kita. Tapi pernah juga berlaku Malaysia kapal ping berubah sungguh. Yang mau kata benda ni sungguh, kenapa? Amo tanya guru tadika saat ni. Lepas dia masuk 10 hari lebih kurang, dia pun negatif lah. Bila negatif, doktor pun beri ubat sama sampai hari ni. Mari bertugas dah, sebab sihat dah. Tapi yang tanya lagu mana? Dia kata, memang tak boleh buat kerja aku buat. Memang doktor pesan dah. Dia kata orang yang ada simptom ni, boleh katakan macam orang betul-betul kena lah. Orang ada simptom ni, dia akan 3 hingga 6 bulan akan berlaku lemah paru-paru dia. Dia berasa lemah, mudah sepuh. Kata sepuh, napas pun tak apa, pendek, buat kerja letih, buat kerja sikit mudah letih. Ni benda sungguh. Ada juga orang yang duduk oyak hot negatif saat ni. Mungkinlah sistem cek ke problem dan sebagainya, tapi benda tu benda zahir, benda sungguh. Jadi nak ayat beringatlah tanda akhir zaman kita benda betul dah berlaku. Covid adalah salah satu tanda akhir zaman. Dan seterusnya lagi melimpahnya harta benda sehingga ni nak cari orang fakir miskin susah. Lah ni pun terasa dah payah nak cari miskin-miskin. Taing-taing kita nak cari tu dah payah sikit. Kena tanya Tok Ngulu, boleh. Tok Ngulu boleh cari. Tapi payah sikit, dia nusuk-nusuk sikit. Sehingga ada lelaki diberi 100 dinar namun masih lagi marah kerana rasa kurang sikit.
Amo pergi Mekah memang ada sungguh. Bila pak sepupu bui 100. Tengok. Tak. Dah. Tak sih 100, tak cukup 100. Nak ya bagaimana? Kalau kita Malaysia, hak 10 riyal ada. 10 riyal, 10 riyal agak. Tak sih. Amo kena. Hak kita 10 riyal tak sih, kau lupa. Ya tisu sah. Ya pun kita 10 riyal. Tak sih. Tak sih 10 riyal, nak suruh banyak lagi. Nah, sebab apa? Sebab ya biasa orang banyak dah sebelum tu. Mungkinlah. Kita tak tengok, kita duk setakat tu jelah. Contoh. Tak ingat. Mula-mula 5 riyal. Tak sih. 10 riyal tak berapa nak suruh lagi. Tak sih 20 riyal dia kata je. Barulah ambil. Tak ingat. 5 riyal tak sih. Tambah 10 riyal barulah okey sikit. Lebih kurang nak ayatnya kau nilai duit ni. Tak. Jadi kau demand. Ni antara tanda akhir zaman juga. Dan banyak lagi lah tanda akhir zaman yang mungkin kita kata yang kita pernah tahu, kita pernah dengar dah. Kalau kita kira kat banyak lah. Kalau kita nak cerita bab akhir zaman saja kat memang tak ada lah malam ni. Dah baru muka surat 3 baru ni. 4 muka surat lagi. Pukul 12 lah malam ni. Tak apalah kita kasih setakat dia. Apa yang paling pentingnya antara tanda-tanda lagi yang kita antara penting adalah tidak peduli soal halal dan haram. Tu pun banyak juga berlaku. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang kepada manusia, dia kata satu zaman di mana seseorang tidak peduli di mana ia mendapatkan harta, dari yang halal ataupun yang haram. Ni riwayat Nasa'i 4378, 6 hadis. Okey. Lepas tu berperangai buruk pun banyak. Orang yang bodoh dan menguruskan urusan umum. Ni pun banyak juga berlaku. Ilmu akan diangkat juga banyak berlaku. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kealpaan yang kita sedih sangat-sangat hari ini. Kita sangat-sangat sedih hari ini. Kita kadang-kadang seolah-olahnya tidak tahu asal usul kita. Seolah-olahnya kita tidak teringat dah kita ni mari kok mana. Mental-mental Allah Ta'ala beri dah sedikit kesenangan ujian kepada kita, maka kita tak teringat dah orang lain susah. Sedangkan kita hakikat sebenarnya dah fakir miskin. Semua manusia fakir miskin, hatta anak raja pun fakir miskin asal dia. Mana contoh aku fakir miskin? Dia keluar, dia tidak ada baju walaupun sorat. Belanja bulan, fakir dah tu. Dah, fakir miskin lah tu. Pampers pun orang beri sumbangnya. Daripada apa? Daripada mak ayah dia beri sumbangnya pampers. Lepas tu beri kain laping, baju dan sebagainya. Menumpang kesenangan mak ayah. Lepas tu membesar dengan mak ayah. Lepas tu lama-lama besar, belajar. Lepas tu pula dapat kerja. Dapat rezeki. Berasa supaya harta hak dia belaka. Ni sedih. Inilah antara kealpaan di akhir zaman. Di akhir zaman makin hari makin berebut cari harta, cari duit, dan apabila dapat rasa hak dia semata-mata. Sampai sehingga ke bila kata mari gerak tabung ke ataupun orang susah ke fakir miskin lalu tengok yang ujung mata ataupun cepat-cepat nak lari. Sebenarnya tanda-tanda Allah Ta'ala kasih saya, Allah Ta'ala kasih saya ke kita nak cover dosa-dosa kita dengan dilalukan, ditunjukkan, diperlihatkan orang-orang yang susah, madrasah-madrasah yang perlu bantuan dan sebagainya. Kita nampak Allah minta semacam tak habis-habis yang minta. Kita dah nampak lagu tu. Sebenarnya Allah Ta'ala peluang kita. Kita tak perlu royak gitu sebenarnya, tak sibui sudah. Sebenar kalau nak kira. Sebab itu adalah peluang. Masjid comel kemarin, ekong sejuk ketar ni. Tabung letak semacam. Ya ingat ke api ni free berkali. Ni antaranya. Ni kealpaan akhir zaman yang berlaku dah. Jadi kita beringatlah segala-galanya, segala-galanya adalah harta yang kita dapat hari yang kita ada hari ni, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam surah Al-Hadid, mafhumnya berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah, yakni ke jalan Allah, berilah sumbangan ke jalan Allah sebahagian daripada hartamu yang Allah telah pinjamkan kepada kamu. Mana hak Allah, semua hak Allah. Semua. Tapi kita berasa hak kita, baju kita kereta BMW kita baru beli 3 siri, contoh. Hak kita kenari, Ferrari, semua hak kita belaka kita rasa. Hakikatnya bukan hak kita, milik Allah Subhanahu wa taala belaka. Jadi kita ni
Bila kita rasa hak kita, apa yang kesal berlaku? Kita mulalah dengan keadaannya berlagak sombong. Kita sombong, kita bongkar, kita start riak. Riak, kita siap daripada sum'ah. Kita berasa kita lah hak paling molek, hak banyak wi sumbangan. Kita lah segala-gala. Sebab apa? Sebab kita rasa hak kita. Kita rasa jasad kita, hak kita juga. Kita akad semaya Allahu Akbar, kita rasa kekuasaan kita. Sebenarnya hakikat dia la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada satu pun, tidak ada sikit pun benda zarah di muka bumi ini tidak akan berlaku illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kuasa daya sikit pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitanya kena berhati-hatilah belaka ni. Kerana apa? Allah Ta'ala ni bila-bila masa dia lihat semua kita. Tebang-tebang kita duduk bongkak, kita tengah agah, kita duduk tengah suka hasad dengki ke, contoh dan sebagainya. Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa kesihatan kita dan sebagainya. Diuji macam-macam. Bila kita diuji, kita marah pula pada Allah. Kita kata diuji kita, buat sakit kita. Walhanya Allah Ta'ala nak panggil kita, nak suruh kita ingat dia, nak suruh sentiasa ingat pada dia. Sebelum daripada dia ambil terus. Dia ambil terus boleh. Allah Ta'ala ni banyak dia ambil terus. Pergi semaya macam mana? Atau pergi beli di Ion Mall, malai-malai dia kata gelkem accident, na'udzubillah lah. Maknanya kalau nak ambil terus pun boleh. Tapi kalau Allah Ta'ala beri kita sakit, maknanya Allah Ta'ala tanda kita dia sayang tu. Nak suruh kita ingat, sakit, nak mati dah ni. Anda nak mati, kita pun dah bertaubat. Sempat bertaubat. Supaya juga dengan orang kena hukum tali gantung. Hukum tali gantung kadang-kadang lebih baik daripada kita hak di luar ni. Kenapa? Kerana dia boleh taubat nasuha. Kalau betul-betul dia taubat sungguh-sungguh dah. Dia boleh bersih. Hak betul-betul Allah Ta'ala suntik iman. Lebih baik daripada kita lagi di luar ni. Contoh. Jadi kalau Ta'ala tolong apa ni, ujian dan sebagainya, maka kita pakat-pakatlah. Kita leka, kita alpa dengan ujian masa kita. Bila mari semaya, kita mula cepat-cepat. Gaduh dengan dunia kita, dengan kerja kita. Lepas pada semaya, bangun selalu. Bangun selalu. Tak sedar zikir-zikir ni, zikir buat berapa bid'ah. Zikir buat berapa kan bid'ah, maaf maya ni, patut kuat pula. Subhanallah, subhanallah. Bid'ah dia kata. Amat tak ada nak baca hadis banyak bawa hadis ni. Dua lah bahagian hadis zikir lepas semaya saja. Tak saya baca lah malam ni. Sebab apa? Sebab dia kata bukti dia di Mekah nak tepat kupu umat Islam lepas semaya terus beredar lalu, bangun lalu. Apa kita nak buat sini pula? Kita tak faham Mekah tu orang gaduh nak buat tawafnya, nak sa'inya gapo, tebing tak bangun, saya pakai orang. Yang jirit kat orang, mana boleh. Nak bangun selalu. Pak kita buat gaduh kita gitu. Sedangkan ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selagi mana kamu duduk di adalah saf tempat kamu semaya, dengan kamu zikir, kamu doa, maka malaikat mengaminkan kita. Dan antara ulama ada bawa Allahumma antas salam wa minkas salam, tu antara amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula hadis kata boleh ke dak zikir kuat, ada juga. Tapi janganlah kuat sangat. Kalau ada orang semaya berjemaah, semaya lagi duduk semaya belakang semaya wajib, maka kita kena hormat yang wajib. Sebab kita sunatnya slowlah sikit. Kalau ada orang semaya tambah dah, mari lewat. Duduk dulu semaya, duduk dulu dah. Ada peluang semaya ba'diyah, qabliyah dan sebagainya, insya-Allah. Moga-moga apa sedikit sebanyak dikongsikan pada malam ni. Mohon maaf kerana masa lama juga sikit. Tu pun baru muka surat 4 baru dah. Tak apalah, hamba pun baru duduk nak kita kata nak masuklah, kita kata nak mata molek, insya-Allah. Selepas daripada ni kan kita pun boleh pergi direct kepada tempat-tempat yang kita nak lah. Moga baru duduk ni baru deh, insya-Allah. Tu pun kalau kira tu tak ada nak baca dah hadis, pakai pergi pada terjemahan. Hadis dalil-dalil sikit-sikit je kita baca. Sebab nak cepatkan masa, sebab masa mencemburukan kita.
Hamba mohon maaf kalau ada sedikit sebanyak terkasar bahasa, tersalah kata-kata, terguris perasaan ayah-ayah macam Haji semua, minta maaf. Tidak terlintas di hati hamba untuk nak sakit ke hati, ataupun nak royak. Cuma kita hanya sampaikan balighu anni walau ayah. Tahu sikit-sikit kita pun royaklah semua supaya kita terkeluar daripada kealpaan. Situ kita harapnya insya-Allah. Jadi memohon maaf sekali lagi kerana masa panjang dan insya-Allah cuma ambil masa sikit beberapa minit mungkin nak maklum kepada semua yang mungkin hadir, bukan nak meminta ni, nak beri peluang saja. Sesiapa yang nak silakan, tak say pun tak apa, tak ada masalah. Sebab kalau kata tak say pun tetap pondok Tok Kenali jalan molek-molek. Bangunan ada dah, sekolah ada dah, tahfiz ada dah, hafal Quran daripada awal sampai habis jadi hafizah. Apa ada dah, alhamdulillah. Ada belakang dah, guru-guru pengurus semua ada belakang dah. Mana tetap jalan, cuma bui peluang. Sebabnya harta milik Tok Kenali sendiri. Pada tahun 1909 milik Tok Kenali sendiri, pondok asal Tok Kenali ni turun kepada arwah Tok Ambo. Maka lepas daripada Tok Ambo dia bagi 4 beradik lah. Maka bahagian pondok ni, bahagian betul-betul pondok dibina sekolah tahfiz apa kali ni jatuh kepada Tok Ambo, dan Tok Ambo jatuh kepada arwah abah Ambo, dan sapalah keluarga daripada adik-beradik Ambo ni yang jaga. Maka Ambo bincang keluarga, kita wi peluang kepada orang. Siapa-siapa nak, tak say pun tak apa, tak ada masalah, tidak memberi kesal lah. Cuma kalau siapa nak silakan. Kita ada tabung belakang untuk nak beli tanah milik Tok Kenali. Kita nak jual tanah Tok Kenali. Bukan jual buat bangun ni, buat apartmen, bukan. Beli dan niat wakaf. Maknanya pindah wakaf benda hak siap dah. Bukan benda hak baru nak buat daripada baru nak perata tanah, baru nak buat bangun ni, bukan. Lagu tu lambat sikit. Lah ni hak bagi segera. Orang lah ni nak segera belaka. Nak roti segera pergi beli KFC, McDonald, nak segera belaka tu. Jadi kita pun wakaf pun insya-Allah kalau kita niat lillahi taala, kita beli dan terus niat wakaf. Jadi pindah milik daripada milik keluarga kepada milik ayah haji. Ayah haji pun niat wakaf, maka jadilah harta wakaf selama-lama. Ikutlah jumlah yang kita nak bagi sebanyak mana. Cuma untuk satu lot biasanya kita kupur cukup RM20 dikira satu lot. Kalau katalah nak beli kepada satu kaki, satu kaki 100. 100, bubur 100 untuk satu kaki. Nak niat kepada nama 100 orang nama pun boleh, tak ada masalah. Allah Ta'ala maha kaya. Hamba beli tanah ni, nama wakafkan kepada pondok Tok Kenali. Tu je. Niat mari dalam hati, bubuh duit tabung, saya beli tanah ni dan saya wakafkan kepada pondok Tok Kenali. Ni saat ni bukan ni di sini. Ni tu pondok Tok Kenali yang kita qasatkan, yang kita cerita pada malam ni. Mau beli tanah pondok Tok Kenali ni, nama wakafkan. Macam tu je. Siapa-siapa nak silakan insya-Allah. Belakang mungkin ada tabung insya-Allah. Yang kedua, seperti mana yang mau maklum tadi, kita di pondok Tok Kenali, kita buat apa orang panggil berdikari dengan kita buat urusan perniagaan sendiri. Jadi juga kita beri peluang. Siapa-siapa nak silakan, tak say pun tak apa juga. Tak ada masalah sebab benda ni memang kita masuk ke Facebook, memang hari-harilah kita keluar ke produk kita hari-hari, dan kita pergi kepada farmasi-farmasi, alhamdulillah. Cuma beri peluang. Takut-takut sini sebab baru ni pun ada 2-3 orang yang ada. Dari 2 minggu lepas tak silap, kawasan dekat Bakar Cair ni, kawasan ni, kota ni, kata silap hamba. Jadi takut betul nak jimat ke kos ke apa, penghantaran pos, COD kena juga kos. Jadi siapa-siapa nak ada belakang insya-Allah. Cuma lah ni kita antara yang kita tekan adalah minuman sunnah iaitu susu kambing. Sebab antara produk baru yang kita buat minuman sunnah, dengan kita lengkapkan lagi campuran kepada makanan sunnah dicampur dengan susu kambing jadi 7. Jadi dan tidak ada gula, tetapi ada rasa manis. Bukan rasa manis daripada gula, ada sikit hawa-hawa manis daripada kurma, kismis, madu dan buah tin. Dia ada 4 unsur manis, 1 unsur masam dan pahit iaitu delima, dan 1 lagi unsur lemuk. Tu kalau orang minum apa sedap sangat ni. Feedback banyak sangat-sangat. Kalau siapa nak feedback boleh beri testimoni ramai, alhamdulillah. Rasa lemuk sedap dan sebagainya, insya-Allah ada belakang. Dan lah ni pula
orang duduk kejar, duduk pakak buat macam-macam produk orang luar ni. Ni amo cerita ni hak pondok tok kenali ni milik pondok, bukan milik nego individu ni. Sebab dalam masjid tak boleh cerita perniagaan untuk individu, tak boleh. Ini perniagaan untuk pondok. Dah. Tetapi agihan dia 33% daripada jualan terus masuk ke pondok belaka. 97 lagi kita buat rolling untuk nak buat FBA, untuk marketing, untuk staff, untuk bayar gaji dan sebagainya. 97%. 33% kita masuk direct ke pondok terus. Terus masuk. Kenapa 33? Kerana Tok Kenali meninggal tahun 33. Jadi Pondok Tok Kenali Management, nama dia syarikat Pondok Tok Kenali Management, dia yang sumbangkan setiap bulan kepada NGO, iaitu Pusat Pengajian Islam Tok Kenali sebagai NGO untuk tadbir 4 institusi pendidikan. Ada siapa-siapa yang nak, ada luar kopi kau ada belaka, koko minda pun ada, insya-Allah. Jadi setakat tu dulu apa yang baik anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekali lagi kerana lewat masa yang panjang. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi, dan insyaAllah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabr wa min 'adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، وعن والدينا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأبناتنا ولبناتنا ولأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا غفار، يا الله يا غفور. Wahai Allah yang Maha Mengampun, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Asbab daripada kami berhimpun di dalam satu majlis ilmu, majlis zikir yang mengingatimu ya Allah, yang memberi pengajaran di atas agama-agamamu ya Allah, maka ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa besar, dosa kecil, dosa baru dan dosa lama kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Ghafur, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.